Baik, jadi dalam sesi kali ni kita akan bincangkan soalan daripada Physics Challenge 2 dan Physics Challenge 1. So kita ada kita fokuskan untuk Geometrical Optics saja dulu. So kamu boleh compare dengan jawapan yang kamu ada jawapan yang kamu dah buat sebelum ni. Kita tengok macam mana cara penulisan jawapan lah. Okay. So soalan pertama, an object of height 10 cm is placed 30 cm from a converging lens. The height of the virtual image form is 20 cm. Calculate the image distance, the focal length of the lens, sketch ray diagram of the formation of the image. Okay, kalau kamu tengok kat situ, kamu dah ada maklumat dia. Height of the image 10. Height of image 20 cm. Height object adalah 10 cm. And dia ni adalah converging lens, bermaksud focal length dia akan jadi positif lah. Okay. The height of the virtual image is 20 cm. Calculate the image distance. So kamu ada formula HI over HO equals to negative V over U. Okay, kat sini ada 7 markah. Soalan satu ni ada 7 markah. Dua markah adalah untuk soalan A. 2 markah. 2 markah untuk soalan B. Dan 3 markah lagi adalah untuk soalan yang soalan C. So soalan A, 2 markah image distance ni, markah diberi adalah apabila kamu menggunakan formula dengan betul. Sini kamu ada formula HI over HO equals to negative V over U. So bila kamu substitute value, kamu dah ada nilai ni tadi. U kamu ada 30, U sama dengan positif 30 cm. So bila kamu substitute value tadi, HI, HO dan U dalam equation ni tadi, substitute dengan betul, kamu akan dapat markah G1. G1 ni adalah bermaksud guna equation dengan betul lah. Kamu substitute value, kamu dapat jawapan. Jawapan kamu ni, kita bagi markah 1 markah JU1. JU ni adalah jawapan berserta dengan unit. Bermaksud, final answer kamu ni, kalau kamu tak ada unit, then kamu tak dapat markah 1 ni lah. Okay. Kamu kena tulis final answer berserta dengan unit yang betul lah. Okay. Itu adalah untuk soalan 1A. Kamu guna equation dan kamu bagi jawapan berserta dengan unit yang betul. Okay. Soalan yang kedua. Kalau yang image distance tu, kenapa bila masa kita nak guna negatif atau positif? Image distance tu kan kalau dia kan negatif patutnya jawapan dia. Bila masa kita nak tahu jawapan tu dia nak simbol negatif atau tak? Sebab kamu dah tahu image ni adalah virtual. Virtual image bermaksud V dia akan jadi negatif lah. Tapi kamu tulis positif saja pun dah cukup lah sebab ni ada distance saja. Image distance Dia bukan nak position image tu. Okay. Okay. Thank you. 1B. The focal length of the lens. So kamu tengok kat sini, kita ada equations 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V So 1 per F, kamu gantikan U tadi dan V tadi. Guna 1, dapat 1 markah. Kamu dapat tengok kat sini. Dalam sini diganti V dengan equation dengan nilai negatif bukan nilai positif tadi
Sebab dalam equation ni kita memang consider dia punya positive dan negative sign. Okay. And then kita akan ada final answer JU 1. Jawapan berserta dengan unit yang betul. Okay. Itu untuk 2 markah lagi untuk soalan B. Biasanya kamu substitute betul, kamu dapat bagi jawapan berserta dengan unit yang betul dan kamu dapat full mark lah untuk soalan calculation macam tu. Okay, kita pergi ke ada soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay, kita boleh proceed. Next, sketch a ray diagram for the formation of the image. So, ini ray diagram yang kamu akan dapat. Okay, apa markah yang pertama? Dia ada 3 markah. Markah. So, markah D1 adalah daripada ray 1. Itu garisan cahaya yang pertama. 1. Dan yang kedua adalah ray yang kedua. Daripada cahaya ni lah. Garisan cahaya yang kedua ni, yang warna hijau. Dan yang ketiga adalah image lah. So ini yang ini adalah untuk lens. Maksudnya kamu kena pastikan cahaya kamu tu berlaku pembiasan cahaya. Maksud solid line sebelum dan selepas sebelum terbias dan selepas terbias ada solid line. Okay. Dan garisan putus-putus ada membentuk image. Garisan putus-putus daripada 2 garisan cahaya ni membentuk image. Kalau untuk cermin, kamu pastikan cahaya kamu tu, garisan cahaya kamu tu dipantulkan. Contoh ni cermin. Dia ada solid line pergi dan solid line dipantulkan. Yang ni solid line pergi dan solid line dibiaskan. Dan akan ada garis putus-putus lah. Semua dia memang akan ada garis putus-putus. Kamu kena buat juga dua-dua garisan solid dan garisan putus-putus. Dan garisan cahaya kamu tu mesti ada arrow sebelum bias dan selepas dibiaskan, sebelum dipantulkan dan selepas dipantulkan. Mesti ada arrow. Dan garisan kamu mesti garisan yang lurus menggunakan pembaris lah. Okay, image ni yang markah yang ketiga ni adalah image dibentuk daripada garisan cahaya ni dia terpintas di sini kan. So image kamu di sini lah. Okay. Kamu janganlah dah image tu garisan cahaya tu dah cross di sini tapi kamu tak lukis pula image tu. Okay, image tu mesti ada. Dan image tu kat mana dua garisan ni bersilang tadi, kat situ adalah dia punya kepala ni yang ni arrow atas ni. Okay. Jangan dia dipantut dia cross di sini kamu buat terbalik pula. Salah Kat mana dia dipantut dia bersilang, kat situ adalah kepala arrow tadi. Jelas Jelas, sir. Jelas, sir. Okay, perlu penerangan lagi? Faham, sir. Okay, Jelas. so bila kamu lukis ray diagram ni, yang penting adalah arrow sebelum dan selepas pembiasan ataupun pantulan, solid line, dash line, dan di mana image tu terbentuklah daripada garisan silang dua cahaya tadi. Kamu boleh pilih 2 garisan cahaya, tak perlu sampai 3 2 garisan cahaya pun dah cukup untuk menghasilkan image. Okay.
Alright. Seterusnya, soalan yang kedua. Okay, kat sini kita ada an object of 3 cm high is placed 20 cm from a convex mirror which has a focal length of 8 cm. Okay, so focal length dia 8 cm eh. Yang ini adalah convex mirror. Convex mirror adalah diverging diverging mirror. So bermaksud F dia adalah negatif 8 cm. An object of 3 cm height bermaksud dia punya image, dia punya height object equals to 3 cm dan dia punya 20 cm ni adalah dia punya U lah. Positif 20 cm. Memang syllabus kamu U sentiasa positif So kamu tak perlu confuse untuk sign convention U. So yang ni dia minta determine the position of the image. Yang ni yang kamu kena tengok dia ada sign convention di sini. So 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So F kita gantikan negatif 8. U positif 20. Dan V unknown lah. So sini kita akan ada soalan ni dia ada 10 markah. So 2 markah untuk soalan A, 2 markah soalan B, 2 markah soalan C dan 4 markah soalan D lah. Ini contoh soalan contoh pemarkahan. Jadi so kat sini 2 markah, 1 markah di sini punya 1 dan jawapan beserta unit dapat dengan 1. Okay, kamu boleh semak jawapan kamu So B, determine the magnification of the mirror. M equals to negative V over U. So V jadi ada value dia negatif 5.74. Negatif. So kamu akan dapat magnification dia 0.28. G1 JU 1 lah. Okay. Okay, kamu boleh tengok kat sini magnification dia 0.286. Maksud M dia kurang daripada 1. Bila M kurang daripada 1, untuk soalan karakteristik nanti kamu boleh tahu dia punya image adalah diminish lah. Dan dia positif, so bermaksud dia upright. Okay, so nilai ni calculation kamu buat dalam A, B dan C ni akan membantu kamu untuk semak ray diagram bahagian D nanti. Okay, soalan C, kamu ada HI over H object, height of the image. Soalan minta kamu cari height of the image. Kamu substitute je M yang kamu dapat tadi dari kami. So sama juga kita ada G1 dan jawapan beserta unit 1. Okay. Ada sebarang soalan setakat ni? Tiada, sir. Okay, kamu dapat jawapan yang sama tak? Ada yang jawapan yang berbeza? Iya, sama, sir. Okay, kita tengok soalan D. State the characteristic of the image. Justify your answer with the help of a ray diagram. Okay. Sebenarnya daripada calculation pun kamu boleh tahu image dia macam mana. Characteristics. Tapi soalan ni minta kamu buat justification berdasarkan ray diagram. So ini adalah image ray diagram. Okay, state 3 characteristics of the image. So karakteristik yang kamu ada adalah virtual, upright and diminished. So ni jawapan 1 markah, jawapan 1 markah dan jawapan 1. So daripada sini kamu punya ray diagram dapat 1 markah. Dia nak 3
karakteristik tadi. So, karakteristik kamu ada image, kamu ada virtual image di mana dihasilkan oleh garisan putus-putus. So kalau image kamu dihasilkan daripada garisan putus-putus, kamu akan dapat virtual image. Upright, kamu boleh nampak di sini kat mana dia bersilang tu, kat situ dia punya kepala. So kepala dia pun ke atas sama macam objek, so dia upright. And then size dia makin kecil, dia diminish. Okay, kalau kamu tengok kat ray diagram ni, dia ada kekurangan satu benda. Apa dia kurang? Siapa boleh jawab? Ada lagi satu arrow. Apa dia? Arrow. Arrow mana? Lagi satu arrow dekat F ke? Yang memantul. Garisan mana? Biru ke merah? Merah. Merah. Betul Betul. So kamu boleh nampak kat sini dia cuma ada garisan sebelum dipantulkan saja. So sepatutnya ada garisan selepas dipantulkan. Okay. Mesti ada arrow sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Mesti ada. Jangan incomplete. Garisan solid dan garisan putus-putus. Alright. Ada sebarang soalan setakat ni? Tiada, sir. Tiada, sir. Okay. Ada. Jadi saya rasa untuk chapter geometrical optics kamu faham. So nak lukis, tadi saya dah bagi tahu macam mana. And then calculation mostly ada kamu kena substitute value dan hati-hati dengan sign convention ya. So seterusnya kita pergi kepada physics challenge yang bab geometrical physical optics. Ini adalah untuk physical optics, iaitu kamu ada double slit. Okay. So what is meant by coherent sources? Yeah. Okay, untuk paper 2 dia tak semestinya calculation. So dia boleh tanya soalan berbentuk konsep dan soalan definition lah contohnya. Okay. Beza dengan paper objektif. So yang ni ada benda yang kamu kena ingat dan ada benda yang kamu kena calculate. So untuk yang pertama, what is meant by coherent sources? The sources must have the same wavelength and frequency and have a constant phase difference between them. So dia ada 4 markah kat sini. So 2 markah untuk soalan A dan 2 markah untuk soalan B . So kat sini untuk soalan A ni, markah pertama adalah untuk kamu bagi tahu yang source itu adalah daripada wavelength dan frekuensi yang sama. So ini J1, satu markah. And then markah kedua adalah and have constant phase difference between them. So ini adalah J yang kedua. So J ni stands for jawapan. Okay. Two conditions for interference to occur in Young's double slit experiment. So J1, sources must be coherent. Amplitude of the waves are comparable and equal or approximately equal. So apa yang dimaksudkan kat sini, bila untuk soalan A ni tadi, coherent source tu adalah sumber gelombang tadi mempunyai wavelength dan frekuensi yang sama. Wavelength kamu tahu apa dia dan frekuensi kamu tahu apa dia.
dan constant phase difference. Untuk berlakunya interference, dia mesti ada coherent sources. Coherent sources ni tu tadi yang ni lah. Mesti wavelength dan frekuensi sama. And constant phase difference. Yang kedua, amplitude of the wave are comparable, equal or approximately equal. So, bila kamu nak berlaku interference tadi, amplitude kedua-dua wave tu mesti hampir sama. Tak boleh terlalu besar side beza dia. Itu untuk soalan satu lah. Saya rasa kamu boleh faham jawapan ni. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Right, Young's double slit experiment is performed using light of wavelength 589 nanometer. The distance between the slits and the screen is 2 meter. The tenth dark fringe is observed 7.26 millimeter from the central maximum. Calculate the slit separation, the distance between the distance of the fifth bright fringe from the central maximum. Okay, kamu compare dulu jawapan kamu. Ya, ada seorang soalan. Ada yang tak dapat jawapan? Tiada, sir. Baik, untuk soalan kedua ni, kamu ada markah rumus di sini. Rumus 1. Dia ada 7 markah. Soalan A 4 markah, soalan B 3 markah. Rumus 1 iaitu rumus yang kamu guna ni. Rumus untuk dark fringe, kamu pastikan kamu guna yang equation dark fringe lah, jangan guna equation bright fringe lah. So ini adalah equation untuk dark fringe. Kamu gunakan rumus dengan betul. C1. And then kamu guna konsep mesti betul. K1, konsep di sini adalah macam mana kamu dapatkan nilai 9 ni tadi. Kenapa kamu guna nombor 9? Sedangkan dia kata sini, sedangkan dia kata 10 dark fringe. So, kenapa kamu guna 9? So, kat situ ada markah konsep. Kamu faham konsep, bermaknanya kamu tahulah kenapa kita guna 9. And then di soalan dia minta slit separation. So, jawapannya adalah JU1. Jawapan beserta unit. Jawapan mesti betul dan unit mesti betul. Okay, soalan yang kedua, B. The distance of the 10th bright fringe from the central maximum. Ada Ym equals to M lambda D over 10. Enough fifth bright fringe. So, kita gantikan dengan 5. So, kita ada markah rumus 1. Markah guna 1. Dan markah jawapan beserta unit 1. Okay. Okay. Ada sebarang soalan setakat ni? Tiada, sir. Kita proceed ke soalan yang terakhir. In a Young's double slit experiment, the slits are 0.3 millimeter apart and the distance of the screen to the slits is 50 cm. The slits are illuminated by an orange light
of wavelength 6 times 10 negative 7 meter. Calculate the separation between the adjacent wide fringes. Nak kamu cari data Y. What will happen to the interference patterns if the light of the shorter wavelength is used instead? Explain your answer. Okay, so soalan A kita ada 2 markah untuk soalan A dan soalan B pun 2 markah. So soalan A ni kamu ada guna markah kamu dia nak kamu cari data Y. Lambda dia dah bagi, D pun dah bagi, D kecil pun dah bagi. The slit separation. Okay, so kamu just substitute pemakan gunaan 1. Yang ni kamu punya lambda, D besar, D kecil. Dan final answer kamu berserta dengan unit yang betul. Data Y 1 times 10 negative 3. Okay, untuk soalan B, the pattern fringes become narrower. Yang ini adalah soalan relationship. So sebab tu hari tu waktu lecture saya ada bagi tahu equation ni penting untuk kamu tahu relationship di antara data Y dengan lambda, data Y dengan D dan data Y dengan slit separation. So makin besar lambda, makin besar data Y, makin besar jarak screen dengan source, makin besar data Y, makin besar slit separation, makin kecil data Y. So soalan ni kata what will happen to the interference pattern shorter wavelength is used. So bila shorter wavelength is used, lambda berkurang. So lambda berkurang, pattern dia akan mungkin kecil lah size pattern dia. Okay. So di sini kamu boleh nampak markah pertama adalah kamu explain apa, kamu bagi tahu apa yang kamu dapat observe J1, iaitu kamu dah nampak pattern dia daripada tebal. Contoh pattern dia daripada tebal bertukar kepada narrow. Okay, dipes lah dia punya ketebalan dia tu. Okay, dia tahu Y dia. Tahu Y. Ini dia tahu Y dia kecil berbanding dengan yang atas ni tadi. Okay. Ni J1 kamu bagi tahu become narrower. Dan J yang kedua adalah kamu bagi tahu smaller wavelength use, iaitu kamu explain relationship ni tadi. So J yang kedua, jawapan yang kedua. Okay. Sorry, ini konsep lah. Betul tadi J1. Okay. Bagi tahu apa yang kamu observe dan bagi tahu relationship di antara data Y dengan wavelength dia tadi. Okay. So, cukup 4 markah. Ada sebarang soalan? Tiada, sir. Tiada, sir.